Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada rakan exco saya yang berhormat Chong Eng, yang juga merangkap adun kawasan Berapit, Padang Lalang, dan kepada yang berhormat Steven Sim, ahli parlimen kawasan Bukit Mertajam, kepada yang bahagia Datuk Rozali, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Seberang Perai yang turut hadir, dan juga bersama kita ada Tuan Syafi daripada Balai Polis Pejabat Daerah ataupun Balai Polis Daerah SVT Seberang Perai Tengah, dan juga kepada ahli-ahli majlis saya yang hadir pada pagi ini, Encik Bernard dan juga Puan Rachel T. Terima kasih kepada semua yang hadir, and of course kepada semua rakan media saya yang hadir, kepada keseluruhan pasukan daripada Majlis Bandaraya Seberang Perai, dan juga kepada PDRM, seluruh pasukan mereka yang turut hadir. Hari ini saya berada di sini di bahagian Bukit Mertajam, di mana kita ada di depan Pasar Awam Bukit Mertajam yang sejak 30 hari bulan Mei telah pun diarahkan tutup oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita juga ada wakil daripada Kementerian Kesihatan Malaysia yang turut hadir di sini pada pagi ini. Kita ada wakil. Di mana kita hendak buat satu pemeriksaan berkenaan apa yang sedang berlaku. Seperti mana semua tahu, keutamaan Kerajaan Negeri Pulau Pinang adalah terhadap keselamatan awam dan keselamatan kesihatan. Our priority and our commitment will continue to be during this pandemic, public and health security and safety. No compromise on that. Saya ingin ulangi, tiada kompromi terhadap itu. Dan oleh itu kita berada di sini untuk menunjukkan bahawasanya kita sedang melaksanakan penguatkuasaan terhadap mana-mana tempat yang kita lihat tidak selamat ataupun ada kes-kes ketidakpatuhan terhadap SOP. Very simple as that. Di sini pada pagi ini, pada 30 Mei, mereka terpaksa tutup kerana dapati ada kes positif COVID-19. Di mana di sini di Pasar Awam Bukit Mertajam kita ada hampir 300 unit, 265 unit peniaga yang berniaga di sini. Dan apabila kita lihat ada kes-kes sebegitu rupa seperti mana-mana tempat lain, ini bukan kes pertama di mana kita tutup. Di pulau pun sudah ada, di sini pun sudah ada. Dan apabila ini berlaku, protokol dia adalah sama. Kementerian akan minta supaya mereka semua pergi buat saringan untuk dilihat sama ada positif atau tidak, agar tindakan susulan dapat dibuat. Dan setakat ini kita dapati ada 17 kes positif. Jadi itu memerlukan kita tegas untuk keselamatan masyarakat awam. We have to be firm, to be fair. I always say that. Not easy for a government to close down a premise like this, because their rice bowls will be affected. Periuk nasi mereka memang terjejas. Tetapi at the end of the day, ekonomi itu kita hendak seimbangkan dengan keselamatan kesihatan. Kalau kita tak sihat, apa perlu ada ekonomi? That is the point. So we will not take this lightly. Semalam di Pulau Pinang 376 kes. Yesterday 376 cases. One of the top 5 or top 10 days when we have had such high cases. Yang terbanyak di Pulau Pinang 421 pada 25 Mei. Tapi kita lihat setiap hari number dia macam itu, dia tak turun, and that is something unacceptable. We cannot accept that. Oleh itu saya ada di sini dengan majlis Datuk Bandar saya di bahagian seberang, dengan ketua balai kita OCPD daripada SPT Tuan Syafi, di mana saya hendak ulangi ketegasan Kerajaan Negeri Pulau Pinang terhadap sesiapa yang tak patuh SOP.
Kalau kita lihat ada orang tak patuh SOP, ambil tindakan. We must see the number go down. 376 is nothing to shout and be happy about. It is still very high. Saya sudah kata sebelum ini, kita pernah 104 hari kosong kes di Pulau Pinang. Tahun sudah. 376 itu tak boleh saya terima. Tak boleh kerajaan negeri Pulau Pinang terima. We will not accept that. So, we have a lot of work to do. Ada banyak kerja untuk kita buat. Saya selalu nyatakan, walaupun kita perlu tegas agar adil, kita juga perlu hargai apa yang sedang dibuat oleh semua petugas dan wirahadapan kita. Datuk Bandar dan keseluruhan pasukan beliau, di sini ada 3,000 lebih, selalu ada di atas lapangan. Polis di Raja Malaysia di Pulau Pinang ada 6,000 lebih di keseluruhan 5 daerah. Bukan senang tugasan mereka, tapi perlu kita galas beban di atas bahu kita. No choice. Saya sebagai exco saya, Chong Eng, wakil parlimen, hari-hari ada di lapangan. But that is our job. No choice. Tapi kita boleh lawan COVID-19 dengan dua perkara. Apabila kita ambil tindakan, kita harap kerjasama juga daripada pihak rakyat. Kerana at the end of the day, mereka yang perlu faham bahawa adalah untuk kebaikan manfaat mereka sendiri. You must understand, we can only do so much where enforcement is concerned, and we will continue to do that. I give you that commitment to all Penangites. I give you that warning to all Penangites. Because it is only for our own good. But at the end of the day, the compliance is by the Penangites. So whilst I'm firm here this morning, as I always am, I also would like to thank Penangites. Saya juga ingin ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada rakyat Pulau Pinang, kerana kita lihat disiplin mereka masih ada. Very good. Continue with it. The latest number that we have, out of 1.92 million checks, we can see a consistent and disciplined compliance of more than 99%. Dan saya harap disiplin itu berterusan. Tapi ia belum berakhir kerana kita masih ada kes. So don't let us be complacent. Jangan kita ambil ringan. Jangan kita leka dalam peperangan kita terhadap musuh nombor 1 sekarang, iaitu COVID. Yang pertama adalah ada satu disiplin patuh SOP. The first, have your discipline to comply with SOPs. And the second, very important, saya harap semua sudah daftar untuk dapat vaksin. Begitu penting. Pada puak-puak dan pihak-pihak tertentu yang nyatakan tak boleh ambil vaksin. Now, itu tak betul. Saya hendak nyatakan atas rekod, saya bersama semua wakil dan pemimpin di Pulau Pinang sudah pun ambil vaksin. Pihak PDRM pun sudah pun ambil vaksin. Saya sudah cek dengan CPO sendiri, Dato' Syahabuddin. Dato' Bandar saya sudah pun ambil vaksin. Apa masalah dia? Saya masih ada di sini, saya berdiri di sini, saya berucap di sini, tak ada isu. So, saya harap semua daftar untuk ambil vaksin. Itu nombor 2. Tapi di bab nombor 2 ini, pada masa yang sama, saya harap kepada kerajaan pusat, sila bekalkan vaksin dengan secepat mungkin. Ramai yang menunggu, dan kita telah tunggu terlalu lama. We have waited and waited so long. When the budget was given end of last year for the vaccines, we are now in the month of June. Kita tak mau lihat kaedah perlaksanaan vaksin ini begitu perlahan. Tidak boleh diterima. Dan itulah saya minta Menteri Khairy Jamaluddin, sila teruskan dengan usaha baik, tetapi teruskan dengan lebih cepat. Itu saja. Kita hendak bekerja sama. Kerajaan negeri Pulau Pinang sedia untuk bantu kerajaan pusat
pada bila-bila masa apabila ia sampai. Menteri semalam ada mesyuarat dengan Ketua Menteri kita, Khairi, dengan Yang Amat Berhormat Chow, berbincang. Itu menunjukkan komitmen kita untuk bantu kerajaan pusat. Tapi kita tak boleh buat apa sekiranya bekalan tak sampai. Jadi itulah yang kita minta supaya cepat. Rakyat sedang tunggu. Rakyat sedang bimbang. We are waiting. The people are very concerned. And the government here in Penang ready to assist the federal government at any time once the delivery is made. So dengan kata-kata itu, sekali lagi, berada di sini di Pasar Awam BM untuk menunjukkan komitmen kita. Kalau kita lihat ada kes-kes di mana-mana kemudahan awam, kita akan buat tindakan tegas, termasuk menutupnya, as you can see. Dan kita harap semua peniaga bekerjasama pergi ambil ujian saringan. That is the main thing. Kerana itu adalah satu-satu cara kita boleh buka semula. Sekiranya kita lihat tiada kes, ataupun ada kes, mereka tak akan dibinakan masuk, tetapi yang lain boleh diteruskan perniagaan mereka. Itulah protokol kita selama ini, dari tahun sudah sampai sekarang. Tapi today I'm here at BM because this is an unfortunate case that we are experiencing, and we hope that it can be resolved in the soonest time so that everyone can get back to business. Itu yang terpenting. Kita tidak mau buat ini, bukan senang, tetapi kita ada tanggungjawab untuk pelihara keselamatan, kesihatan rakyat Pulau Pinang, dan kita akan terus dengan itu. So dengan kata-kata itu, saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua. Sebelum saya ambil soalan daripada media, sekiranya ada, saya ingin pohon Yang Berhormat Chong Eng, rakan exco saya, untuk menyatakan sepatah dua. Silakan. Terima kasih kepada rakan saya Wali Ketik dan juga Datuk Bandar dan rakan-rakan di sini. Saya hanya nak menyuruh semua penjajah di sini pergi buat swab test ya, dan selepas itu mesti kuarantin sendiri 10 sampai 10 Jun. Bawalah juga pekerja-pekerja, kerana pekerja-pekerja juga perlu membuktikan sudah test dan negatif, barulah boleh bekerja di sini selepas ini. 大家要去检验哦，因为只有检验了才可以哦。Thank you Thank you. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan pada Yang Berhormat rakan exco saya, Yang Berhormat Chong Eng. Saya juga ingin menjemput dan mempelawa ahli parlimen kawasan Bukit Mertajam, Steven, untuk menyatakan sepatah dua. Come, you are the member of parliament, you have to say a few things. Terima kasih kepada Saudara Jadib, Exco Kerajaan Negeri, dan juga semua pihak yang terlibat dalam memastikan keselamatan penjajah di Pasar Awam Bukit Mertajam. Jadi untuk saya hanya ingin menyerulah kepada orang ramai dan juga para penjajah, kalau boleh menyatakan kita akan tegas keadaan di Pasar Awam Bukit Mertajam. Apabila ada kes, Pasar Awam terpaksa ditutup, penjajah tak boleh buat bisnes, dan juga kes-kes positif juga mendatangkan bahaya kepada kesihatan dan nyawa mereka yang kena COVID-19. Jadi saya harap semua penjajah, semua orang ramai boleh menjaga SOP dengan setegas yang mungkin. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan pada Yang Berhormat ahli parlimen kawasan Bukit Mertajam atas ulasan beliau. Dan dengan itu ingin saya jemput Datuk Bandar Majlis Bandaraya Seberang Perai untuk menyatakan sepatah dua atas apakah langkah-langkah yang telah diambil khususnya pada kes ini dan juga secara am di keseluruhan Seberang Perai. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Jadib Sering Dewa Anak Lelaki Kapasing, Exco Kerajaan Tempatan. Yang Berhormat Chong Eng, Exco Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Yang Berhormat Steven Sim,
Ahli Parlimen Bagan, yang dihormati Tuan Syafiee, Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah, Encik Baharudin, Pegawai Kesihatan Daerah Seberang Perai Tengah, dan juga semua pengarah-pengarah jabatan pegawai kanan daripada MBSP yang hadir pada petang ini serta anggota frontliners yang ada pada pagi ini. Saya ingin sentuh 2-3 perkara, iaitu di Pasar Awam Seberang Perai, Pasar Awam Bukit Mentajam ini ada 265 peniaga berlesen dan 130 peniaga yang tidak berlesen. Kita telah keluarkan notis untuk mereka buat swab test. Mereka boleh buat swab test di PKD atau Pejabat Kesihatan Daerah Seberang Perai Tengah dengan membuat appointment atau pergi kepada klinik-klinik lab swasta untuk membuat swab test dengan bayaran sendiri. Ingin saya maklumkan sehingga semalam, sebelum itu saya telah mengumumkan ada 10 kes positif, tapi sehingga semalam telah ada 17 kes positif daripada 164 saringan. 164 telah pun buat saringan, 17 positif, 139 negatif dan 8 masih menunggu keputusan. Saya ingin menyuruh kepada peniaga-peniaga yang belum membuat swab test ataupun saringan, kita akan ikut prosedur yang sama seperti Pasar Awam Bagan Ajam. Kalau mereka tidak membuat swab test dan tidak menunjukkan result kepada MBSP, kita tidak akan benarkan mereka berniaga. Malahan kita akan tarik lesen mereka dan kita akan dakwa mereka di bawah Akta 342 Seksyen 22, iaitu engkar arahan untuk membuat swab test. Masih ada masa dan masih ada ruang lagi, sila buat swab test. Kerana sekiranya anda tidak buat swab test, kita tidak tahu adakah anda positif atau negatif. Dan yang positif kena ikut aturan KKM, yang negatif selepas pada tamat tempoh penutupan ini kita akan benarkan mereka berniaga. Sehingga kini tarikh yang terbaru adalah 9 Jun 2021. Dan ikutilah seterusnya kalau ada tarikh-tarikh yang akan kita umumkan kemudian. Kerana ia berubah dari semasa ke semasa bergantung kepada kes-kes baru yang positif. Tuan-tuan dan puan saya hormati sekalian juga, di sepanjang pemeriksaan kita, walaupun sudah setahun, masih ada segelintir lagi yang tidak scan, tidak ikut standard SOP yang paling asas. Pertama sekali, scan suhu badan yang 37.5% tidak 37.5 Celsius tidak dibenarkan masuk dan ke atas, dan tidak membuat scan kepada QR Code MySejahtera. Itu adalah 2 perkara asas, dan juga memakai pelitup muka. Masih ada kesalahan seperti ini setelah setahun kita melalui pandemik COVID-19. Bukan susah, pastikan anda ikuti peraturan-peraturan ini. Dan saya ingin menyuruh kepada penduduk Seberang Perai, jangan panik. Ini adalah satu protokol, satu prosedur yang kita perlu patuhi. Apabila ada kes yang tinggi di satu-satu kawasan, kita akan tutup. Jangan panik, hanya ikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Sekian YB, saya ucap terima kasih. Terima kasih saya ucapkan pada Yang Bahagia Datuk Bandar Majlis Bandaraya Seberang Perai atas menunjukkan komitmen beliau untuk teruskan dengan usaha dan objektif dan hasrat dan visi negeri Pulau Pinang untuk pastikan keutamaan diberikan kepada keselamatan awam dan keselamatan kesihatan. Thank you very much to Datuk Rozali and your entire team. I just want to end by saying that saya harap semua dapat kekal sihat dan kekal selamat. Please stay safe, please stay healthy. That is the most important thing that we can do together as a family at this point in time. I always say, don't let COVID-19 beat us. We can beat COVID-19. Kita boleh menang peperangan ini terhadap COVID-19, bukan sebaliknya. So sekian, terima kasih. Kalau ada soalan